Haram hukumnya berkata demikian, tak boleh. Sebelum daripada melakukan maksiat, haram dikatakan begitu. Dan demikian lagi tiada harus berpegang dengan hujah yang tersebut kemudian daripada mengerjanya jika qasad ia akan lari daripada had ataupun takzir dengan sebab dosa itu. Yang kedua, tak boleh kita nak menyalahkan takdir, tak boleh kita nak menjadikan demikian tadi itu sebagai hujah untuk kita melarikan diri daripada hukuman. Contohnya dia mencuri, kemudian bila dia ditangkap dan nak dijatuhkan hukuman, maka dia berhujah, ini semua takdir Allah. Allah yang mentakdirkan saya mencuri, jadi janganlah hukum saya. Pun tak boleh, tetap akan dijatuhkan hukuman. Tetap dijatuhkan hukuman juga kepada mana-mana mereka yang menjadikan kenyataan tadi sebagai hujah mereka untuk melarikan diri daripada denda yang dikenakan ke atas diri mereka. Dia tak boleh lari daripada denda ataupun hukuman dengan menjadikan alasan tersebut sebagai hujah dia. Jadi janganlah hukum saya, contohnya janganlah denda saya, janganlah hukum saya, janganlah penjarakan saya kerana perbuatan mencuri tadi tu yang saya lakukan semalam tu adalah dengan kehendak dan takdir Allah. Dia jawab begitu. Dia jawab begitu dengan alasan tidak mahu dijatuhkan hukum. Tak boleh. Ingat yang pertama, jangan dijadikan itu sebagai hujah sebelum buat maksiat. Ulang balik. Sebagai contoh, sebelum dia mencuri, dia kata gini, kalau Allah mentakdirkan saya mencuri malam ni, maka saya akan mencuri. Haram perkataan tu. Haram perkataan tu. Tidak boleh dijadikan dia sebagai hujah untuk memudahkan kita melakukan maksiat. Tak boleh cakap, kalau Allah mentakdirkan besok saya keluar rumah dedah aurat, maka saya akan dedah aurat besok. Hukumnya haram. Kalau seandainya dia berkata demikian dengan niat nak menghalalkan perbuatan mendedahkan aurat tadi, ataupun dia berkata demikian dengan niat nak menghalalkan perbuatan maksiat tadi, minum arak berjudi contohnya, maka jadi kafir. Yang kedua, tidak boleh berkata demikian untuk melarikan diri, menyelamatkan diri daripada hukuman yang telah dijatuhkan. Contoh, seorang itu mencuri, cukup dengan saksinya, cukup dengan buktinya, dia ditangkap. Bila ditangkap ada denda dia, ada takzirnya, ada hudud dia. Tiba-tiba dia nak menyelamatkan dirinya daripada dijatuhkan hukuman, lalu dia berhujah, janganlah jatuhkan hukuman atas diri saya kerana benda itu semua dah Allah yang takdirkan. Walaupun betul perkataan tu tak salah. Perkataan tu tak salah. Kan kita dah belajar apa sahaja yang berlaku dan jadi itu dengan kehendak Allah. Cuma di sini nak bagi tahu, jangan jadikan perkara itu sebagai alasan dan hujah untuk kita melakukan perkara yang dibenci oleh Allah. Tak boleh. Dia nak lari diri, nak menyelamatkan diri daripada dipenjara contohnya, dia berhujah dengan Tuan Hakim, Tuan Hakim janganlah jatuhkan hukuman penjara atas diri saya kerana apa yang saya buat semalam tu telah ditakdirkan oleh Allah. Tetap akan dijatuhkan hukuman walaupun dia berhujah dengan demikian hujah. Maka jika qasad ia seseorang yang telah melakukan kemaksiatan tadi akan menegah cerca orang atasnya, maka harus baginya berhujah dengan demikian itu. Yang ni macam mana pula? Contohnya, dia seorang yang telah melakukan dosa dan maksiat, kemudian dia telah bertaubat kepada Allah. Dia dah bertaubat, dia dah berhijrah, dia dah meninggalkan perkara-perkara itu. Tiba-tiba dia masih dicela oleh orang, dia masih difitnah oleh orang, dia masih diejek-ejek oleh orang, dikeji oleh orang, sedangkan dia dah bertaubat. Maka boleh di sini harus digunakan alasan tadi sebagai hujah untuk
menegah cercaan manusia terhadap diri. Jadi kamu jangan nak cerca, jangan nak cela. Sebab apa yang saya dah buat dulu-dulu tu semuanya dengan aturan Allah Ta'ala. Sekarang saya dah tak buat dah benda-benda macam tu. Contohlah. Jadi boleh. Kalau macam tu boleh. Nak menegah diri daripada dicerca, dicela oleh orang. Padahal dia telah pun bertaubat. Dia dah tak buat lagi dah perbuatan mencuri, dedah aurat, berzina, minum arak, dia dah tak buat dah. Dia dah berubah jadi orang soleh dah jadi orang solehah dah. Jadi boleh dijadikan sebagai alasan. Boleh nak jadikan alasan. Jangan cerca saya dah tak buat dah benda-benda tu. Tu semua sejarah silam saya tu semuanya dengan kehendak Allah. Allah Ta'ala nak mengajar saya, Allah Ta'ala nak mendidik saya, Allah Ta'ala nak memberi kesedaran kepada saya betapa saya ini lemah dan tidak ada kuasa untuk melakukan ketaatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh dijadikan alasan macam tu. Dan tiada harus baginya redha dengan maksiat. Ni faham baik-baik. Dan tiada harus, maksud di sini tiada harus dengan makna haram. Dan tiada harus yakni haram redha dengan maksiat. Jangan redha dengan maksiat. Redha apa maksud redha? Suka. Redha makna apa? Setuju. Redha dengan makna segono. Tu redha. Maka jangan redha dengan perkara maksiat. Contohnya si A, si Polan ni dia minum arak. Perbuatan minum arak itu maksiat, haram, ditegah oleh Allah. Maka wajib kita benci. Redha ni lawan dia benci. Ni redha lawannya benci, tak suka maksudnya. Wajib dalam hati kita ada perasaan tidak redha dengan perbuatan minum arak itu. Wajib kita tidak redha dengan perbuatan mendedahkan aurat itu. Wajib kita benci perbuatan tidak mendirikan sembahyang itu. Wajib kita benci perbuatan zina itu. Adapun orang yang melakukan zina tadi, dan orang yang minum arak itu, dan orang yang berjudi itu perlu disayangi. Jangan dibenci. Orang tu mesti kita selamatkan. Yang si pelaku dosa dan maksiat tadi kena kita hendaklah kita menyelamatkan dia, mendidik dia, menegur dia, menasihati dia, mengajar dia, bukan dibenci. Faham tak tu? Tapi masalahnya kita sekarang ni kita benci dengan orangnya sekali. Kita benci dengan si pelaku maksiat tu sendiri, kita benci. Ni salah kita. Dalam Islam disuruh benci perbuatan maksiat itu, bukan disuruh benci dengan tuannya sekali. Faham tak? Minum arak, orang yang minum arak ni jangan dibenci, kena diselamatkan, diberi petunjuk, diberi hidayah, dididik. Yang disuruh benci adalah perbuatan minum tu. Yang disuruh benci perbuatan dedah aurat itu. Yang disuruh benci perbuatan zina itu. Adapun orangnya jangan dikeji, jangan dibenci. Orangnya kena kita hendaklah memberi petunjuk, memberi nasihat. Kerana kalau kita membenci dengan orangnya sekali, kita buang dengan orangnya sekali,
kita jauhkan diri daripada orangnya sekali. Siapa yang nak memberikan petunjuk pada mereka? Siapa yang nak memberi petunjuk kepada mereka? Boleh jadi mereka memang tak tahu, boleh jadi mereka memang tak faham. Kita tak duduk dalam situasi itu. Kita ni mujur dengan kehendak Allah. Allah pilih kita lahir di kalangan ibu bapa yang baik, lahir di kalangan adik-beradik yang ada agama. Tapi tak semua orang macam tu. Ada manusia yang lahir-lahir memang daripada kalangan yang jauh daripada agama. Ada, jangan kita kata tak ada. Jadi pada zohirnya kita tengok mereka melakukan dosa dan maksiat itu, sebenarnya dalam keadaan mereka memang tak tahu, memang tak faham. Sebab duduk dalam keluarga yang begitu, kawan-kawan yang begitu, bukan pilihan mereka, betul? Bukan dengan kehendak mereka. Sebab itu yang disuruh benci perbuatan maksiat itu, bukan orangnya. Orangnya kena selamatkan, tapi kita buang dengan orang-orang sekali. Itulah kejahilan kita. Nak dakwah tapi tak faham, nak ajak orang kepada kebaikan tapi kita tak faham. Yang disuruh benci maksiat, bukan orang yang melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat itu kena selamatkan dia, bagi pelajaran, bagi nasihat, jangan buat begitu, salah gini. Lain kali jangan buat lagi. Mari belajar agama, fahamkan agama, usaha amalkan. Selamatkan, bukan benci. Faham tak tu? Tu nampak tu. Dan tiada maknanya, mana tadi? Dan Allahumma salli, dan tiada harus baginya redha dengan maksiat. Jangan redha dengan maksiat. Perbuatan dosa tu jangan suka, maksud. Kalau orang dedah aurat, jangan suka dengan perbuatan dedah tu. Kalau kita redha dengan maksiat, maka dapat dosa. Redha dengan orang minum arak, dapat dosa minum arak. Orang tu minum arak, kita redha perbuatan minum arak tu, kita redha. Perbuatan minum arak tu kita suka. Perbuatan minum arak tu kita setuju. Kita tak benci, kita tak marah. Maka dosa minum arak tu sampai kepada kita. Dosa sebab apa? Adakah dosa sebab minum? Tidak. Dosa sebab redha. Faham tu? Kalau orang tu murtad, contohnya dia murtad, dia keluar agama, kita redha perbuatan keluar agama, murtad sampai ke kita. Na'udzubillah. Ada si Polan ni, dia keluar agama, dia murtad. Tiba-tiba ada orang lain redha dengan perbuatan tukar agama tadi, setuju, maka murtad sekali. Na'udzubillah. Redha dengan kufur, jadi kufur. Redha dengan maksiat, dapat maksiat. Boleh faham tu maksudnya. Dan tiada haru baginya redha dengan maksiat, dan jika adalah ia maksiat dikendaki oleh Allah sekalipun pada hakikatnya perbuatan maksiat itu berlaku dengan kehendak Allah. Jadi Allah perintahkan jangan redha dengan maksiat. Jangan redha dengan maksiat. Daripada pihak keadaan ditegah daripadanya, kerana bahawasanya redha dengan maksiat itu maksiat pula. Redha dengan maksiat hukumnya maksiat juga. Redha dengan maksiat tu maksiat, faham tak? Minum arak tu dah maksiat dah. Seronok dengan minum arak tu maksiat juga. Dia tak minum tapi dia seronok dengan minum arak tu. Dia seronok, dia setuju, hatinya suka, hatinya senang dengan perbuatan maksiat. Jadi maksiat juga, dapat dosa. Jadi jangan kita redha dengan sebarang jenis dosa dan maksiat, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Jangan redha, jangan setuju. Mana aku tak suka benda ni. Perbuatan awak dedah aurat ni saya tak suka. Perbuatan awak tu, awak saya kena selamatkan, awak saya kena bimbing, awak saya kena nasihatkan. Sebab awak dengan saya sama je, sama-sama hamba Allah, sama-sama makhluk Allah, sama-sama lemah, sama-sama berkehendak berhajat kepada taufik Allah.
Sama je. Si pelaku maksiat dengan kita sama je. Dia hamba, kita hamba. Asalnya air mani, kita pun asal air mani. Kita boleh dapat, kita boleh ibadat ni sebab taufik daripada Allah. Kita boleh duduk dalam suasana agama ni dengan kehendak Allah. Allah boleh pusingkan, Allah boleh tukar. Nampak tak? Itu jangan sombong dengan ketaatan kita, jangan sombong dengan ibadah kita, jangan sombong dengan ilmu kita. Sebab semua tu harus Allah boleh bagi dan Allah boleh ambil bila-bila. Tak mustahil. Adakah mustahil Allah menarik balik nikmat iman? Mustahil tak? Tak mustahil. Berapa ramai orang yang matinya kafir, lahirnya beriman. Itu maknanya tidak mustahil. Jangan kita kata mustahil. Aku lahir beriman, mesti mati beriman punya. Siapa kata begitu? Iman kufur itu perkara mungkin, perkara yang harus dijadikan oleh Allah. Sebab tu kena ngaji tauhid. Kena ngaji tauhid, kena tahu apa benda wajib, apa benda harus, apa benda mustahil. Jangan kita ingat bila kita lahir sebagai orang Islam wajib kita akan Islam sampai mati. Tidak pasti lagi. Dan jangan kita ingat orang tu lahirnya kafir, dia akan kafir sampai mati. Berapa ramai orang yang asalnya kufur matinya beriman. Nampak tak tu? Berapa ramai orang yang asalnya maksiat sekarang jadi wali Allah. Berapa ramai orang yang asalnya duduk-duduk dalam agama sekarang jadi ahli maksiat. Kerana apa? Kerana perkara itu perkara mungkin bagi Allah, harus bagi Allah jadikan dan harus bagi Allah tidak menjadikan. Inilah penting dan perlunya ngaji tauhid ni, biar faham benda ni. Supaya kita tak sombong. Kena ingat, yang taat, yang maksiat, kedua-duanya berkehendak, berhajat, bergantung kepada Allah. Kita yang beriman ni, kita yang taat ni, kita yang duduk dalam taat ni, harap kepada pertolongan Allah supaya mengekalkan nikmat taufik ni, supaya kita boleh senantiasa melakukan ibadah kepada Allah. Betul ke tidak? Sebab tu kita diajar berdoa apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, kau jangan tarik balik petunjuk yang kau dah bagi. Kau boleh bagi, yang memberi taufik pun kau, yang memberi hidayah pun kau, dan kau maha kuasa mengambilnya kembali. Sebab tu kena minta. Tu tanda kita berhajat, ya Allah kekalkanlah nikmat taufik. Jadikanlah aku orang yang istiqamah ibadah. Jangan kau ambil balik. Kau maha kuasa menarik kembali nikmat taufik yang kau beri. Hari ini aku buat taat, tidak mustahil besok aku buat maksiat. Orang yang kalau faham masalah tu dia takkan sombong, insya-Allah. Dia takkan sombong, dia takkan ujub dengan diri dia, dan dia tidak akan sewenang-wenangnya mencela, menghina orang yang melakukan maksiat. Kita pernah tak buat maksiat? Kita berubah ni, pakai serban jubah ni berapa hari baru? Dulu kita di mana? Dulu kita di mana? Suatu ketika dulu kita di mana? Kita tak pernah duduk dalam majlis ilmu. Kita pun jahil, kita pun tak semayang. Dan pada waktu tu kita nampak orang lain buat amal ibadat. Kenapa kita tak boleh berubah waktu tu? Kalau kita hebat, kalau kita kuasa, kenapa kita tak berubah dulu lagi? Kenapa? Sebab tidak mendapat taufik daripada Allah. Begitulah mereka yang sedang kita perhatikan sekarang. Mereka duduk dalam suasana tu, mereka dibelenggu, dipenjara oleh maksiat. Mereka tidak boleh bebas kalau tidak dibebaskan oleh Allah. Sama macam kita dulu. Sepatutnya kita yang dah diajar oleh Allah dengan pengalaman buat dosa maksiat dulu, kita boleh mengetahui kenapa mereka duduk dalam suasana yang begitu. Sebab kita dah lalui. Bagaimana dulu kita tak kuasa nak mengubah diri kita pada waktu tu, begitulah juga mereka. Jadi bila kita faham masalah ni, baru ada sifat timbul sifat kasih sayang, kesian. Sebab kita dah rasa benda tu, betapa susahnya nak meninggalkan maksiat. Ni pun muju Allah tolong, muju sangat Allah tolong, muju sangat Allah pilih. Kalau Allah tak tolong, kalau Allah tak pilih, tak beri hidayah, tak bagi taufik, mana kita sekarang? Mana kita sekarang? Silap-silap waktu ni kita dalam disko. Tidak mustahil ke? Mustahil tak?
Tak mustahil. Tak mustahil. Jadi kena berasa bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Kalau kau tak tolong aku, tak tahulah di mana aku sekarang. Jangan-jangan botol arak di tangan aku sekarang. Tak mustahil. Jangan sombong. Tak mustahil. Sebab tu yang disuruh benci tadi perbuatan maksiat itu, bukan orang yang melakukan maksiat itu. Sebab orang tu sama macam kita, cuma kita bertuah sikit dapat taufik Allah, dia belum dapat lagi. Jadi bila ada sifat belas kasihan gitu, kita nak tolong dia. Ginilah orang yang kaya, orang yang banyak duit, bila dia tengok orang pakai miskin tak ada duit, dia kesian tak? Dia ada rasa nak tolong tak? Tapi tolong dengan apa? Harta. Orang yang kaya dengan taufik, orang yang kaya dengan taufik, yang diberi pertolongan taufik oleh Allah, dia kaya dengan taufik, dia mesti ada sifat belas kasihan kepada mereka yang fakir dengan taufik. Maka di situ ada timbul perasaan kasih sayang, nak membantu, tapi bukan dengan harta. Membantu dengan memberi didikan, teguran, nasihat. Begitulah. Cuma bezanya tadi, yang pertama contoh tadi kita kata si kaya, orang yang kaya dengan harta benda, dengan orang miskin harta benda. Di sini orang yang kaya dengan petunjuk taufik, dengan orang yang miskin dengan petunjuk taufik. Maka kena ada sifat kasih sayang, kasihan. Maka kita akan doa. Macam mana orang kaya mendoakan, ya Allah bagilah orang fakir miskin itu harta kekayaan, lepaskanlah dia daripada kefakiran. Begitulah juga orang yang taat mendoakan orang yang sedang fakir dalam dengan petunjuk, ya Allah berilah petunjuk kepada mereka, berilah kesadaran kepada mereka, selamatkanlah mereka daripada kejahilan, selamatkanlah mereka daripada kemaksiatan. Itu kalau orang faham. Kalau tak faham, kita cela dengan orang-orang sekali. Tengok macam mana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi membenci orang-orang tu? Tak. Yang Nabi benci maksiat, tapi orangnya Nabi cuba selamatkan. Macam itulah kita sepatutnya. Ni kita tengok orang tak kena dengan syariat, mula dah kita pandang atas bawah. Tak mentang kita semayang semayang kita pun belum tentu Allah terima. Takut-takut kita perasan saja. Berapa banyak orang yang buat amal tapi amalnya Allah tak terima, sebab dalam hatinya ada sombong. Dosa kita, sewaktu kita dah dapat hidayah, kita buat amal banyak-banyak, timbul dalam hati sombong, timbul dalam hati perasaan ujub, dosanya lebih besar daripada maksiat yang kita buat sewaktu kita jahil dulu. Sewaktu kita jahil dulu, kita buat macam-macam jenis dosa dan maksiat. Tak semayang, dedah aurat, begini, begitu, macam-macam. Tiba-tiba dengan taufik Allah kita berubah, dapat petunjuk dan berubah jadi orang baik. Tiba-tiba bila dah jadi orang baik, mengaji, belajar, solat, tutup aurat, baca Quran, qiyamul lail, haji, umrah, sedekah, zakat, timbul dalam hati yang ujub, perasaan aku orang hebat. Dosanya lebih besar daripada maksiat yang kita buat dulu. Dosanya lebih besar daripada dosa yang pernah dibuat dalam waktu jahil dulu. Sebab tu jangan sedap sangat dengan taat yang kita buat ni. Sebab syaitan dia akan berusaha merosakkan amalan kita. Dia akan membisikkan dalam hati kita perasaan ujub, berasa hebat dengan taat ni. Mencela orang lain, menghina orang lain. Sebab tadi menghina orang yang melakukan maksiat. Yang disuruh hina tadi maksiat, bukan orang. Jaga baik-baik. Itu di antara sebab Allah Ta'ala tak terima amalan orang yang baik-baik. Sebab dalam hatinya ada takabur,
sombong dan ujub, perasan. Perasan soleh, perasan bertakwa. Padahal belum dapat jawapan lagi. Walaupun kita sembahyang, mengajar, belum dapat jawapan lagi, keputusan di sana besok. Sebab tu tak boleh nak sombong. Dan pengakhiran kita tu dalam dua. Pengakhiran kita ni, yang hidup ni dalam dua. Kalau tak husnul khatimah, su'ul khatimah. Tak ada jaminan lagi kita mati dalam husnul khatimah. Sebab tu jangan seronok sangat. Jangan seronok sangat. Dan wajib redha dengan maksiat daripada keadaannya ia dikehendaki oleh Allah. Itu macam mana pula? Tilik kepada berlakunya kemaksiatan itu di dalam kehidupan kita yang dulu-dulu. Contoh, tilik kepada yang mengaturkan diri kita dulu-dulu melakukan dosa dan maksiat. Siapa yang aturkan tu? Allah. Siapa yang kehendak tu? Allah. Jadi Allah yang mengaturkan. Zaman silam kita dulu bergelumang dengan dosa dan maksiat. Tilik kepada perkara itu diatur oleh Allah yang maha suci daripada kekurangan, yang maha mengetahui segala-gala perkara. Tilik kepada itu kita wajib redha. Aku redha dengan takdir Allah yang telah mentakdirkan hidup aku dulu demikian. Aku setuju dengan apa yang Allah dah aturkan dalam hidup aku dulu-dulu. Faham tak tu? Tilik kepada yang merancang tu tadi Allah, wajib suka, wajib redha. Kalau kita tak redha, maknanya kita tidak redha dengan aturan Allah. Baik, kalau ditanya apa alasan kenapa tak redha? Contohlah, saya tak redha lah, dulu-dulu saya buat dosa maksiat, saya tak redha dengan takdir Allah dulu. Baik, kalau seandainya ditanya kenapa, kita nak jawab apa? Sebab kita lebih mengetahui daripada Allah. Yang kita tak redha tadi sebab apa? Tindakan kita lebih adil daripada Allah. Kita lebih mengetahui lebih daripada Allah. Ataupun bagaimana? Sebab tu di sini tilik kepada sejarah hidup kita dulu-dulu tu yang mengaturnya Allah, wajib redha. Aku setuju dengan aturan Allah yang mana dulu-dulu aku jatuh dalam maksiat begitu dan begini. Tilik kepada benda ni Allah yang aturkan, aku redha ya Allah. Sebab apa? Kau lebih mengetahui daripada aku. Betul tak? Ke kita lebih tahu daripada Tuhan? Siapa mengaku dia lebih tahu daripada Allah, habislah dia, rosaklah kita. Gitu. Allah yang aturkan. Nampak tak? Tadi hikmah tadi. Hikmah kita dulu buat dosa dulu. Hikmahnya sekarang kita boleh memahami orang yang buat maksiat tadi tu. Dulu kita pernah buat dosa maksiat. Hikmah di pelajaran yang kita dapat apa? Pelajaran daripada pengalaman kita buat dosa tu. Sekarang kita jadi orang macam mana? Sekarang kita didik anak kita macam mana? Atas pengalaman kita dulu. Betul? Itu hikmah dia. Itu hikmah dia. Dulu kita tak pernah belajar fardu ain. Dulu kita tak pernah mengaji fardu ain. Kemudian bila kita diberi hidayah, kita sedar betapa bahayanya kalau tak belajar fardu ain. Menjadi asbab amalan kita Allah tak terima. Pelajaran tak tu? Bagi diri kita. Padahal meninggalkan belajar fardu ain tu maksiat. Itu maksiat. Tapi hikmah di sebalik itu menjadikan kita sebagai seorang ibu bapa yang akan memastikan generasi kita tidak akan meninggalkan agama. Itu pelajaran Allah nak bagi kita. Sebab kita dah lalui, kita dah rasa bahayanya tak belajar fardu ain ni. Jadi mulai aku sekarang ni, aku akan pastikan generasi aku tidak akan meninggalkan belajar agama fardu ain. Itu pengalaman, itu faedah, itu ilmu dia. Allah tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia. Sebab tu wajib bersangka baik dengan Allah. Wajib bersangka baik dengan Allah.
Kerana dia mengetahui segala-gala perkara. Apa yang menjadi maslahah kita, dia yang terlebih mengetahui daripada diri kita. Sebab tu kadang-kadang kita berasa benda tu baik, tapi sebenarnya di sisi Allah tak baik untuk kita. Dan kadang-kadang kita rasa benda tu baik, tak baik, tapi di sisi Allah benda tu baik untuk dia. Contoh, kalau kita jadi orang taat, kita nak jadi orang yang taat, contoh, baik tak? Baik. Tapi Allah tahu seandainya kita taat pada waktu tu, kita jadi orang sombong. Nampak tak? Tapi pada waktu kita menjadi orang yang jatuh dalam maksiat, hati kita betul-betul rendah dan menghinakan diri dengan Allah. Mana yang terlebih baik? Taat dalam keadaan sombong ataupun jatuh dalam maksiat dalam keadaan dia sedar diri dan kesalahan dia? Mana yang lebih elok? Mana elok? Taat tapi sombong, ataupun dia duduk dalam dosa, dia sedar siapa diri dia dengan Allah? Mana lebih elok? Duduk dalam, bukan maksudnya di sini suruh buat maksiat dah. Nak ceritakan keadaan tadi. Orang yang duduk melakukan maksiat, dia duduk dalam maksiat tapi dia sedar dirinya lemah, dirinya dhaif, dirinya hina, dia rasa berdosa dengan Allah, dia minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah. Dia lebih mulia di sisi Allah bandingkan kita yang semayang tak tinggal, mengaji tak singgah, tapi sombong. Itu maksud dia. Kadang-kadang kita rasa baik. Kenapa yang Allah Ta'ala jadikan dulu aku jatuh dalam maksiat? Di antaranya yang terakhir. Kenapa dalam keadaan kita taat, jaga, kita buat maksiat? Kenapa? Itu di antara apa tu? Peringatan daripada Allah supaya jangan sombong. Jangan mentang-mentang kita dah semayang, dah mengaji, kita rasa hebat dengan taat kita. Sebab kita ni kalau duduk dalam taat saja, kita akan jadi syok sendiri. Maka Allah jatuhkan kita dalam maksiat supaya kita sedar yang kita ni lemah dan berhajat dengan Allah. Kalau tak, kita jadi syok sendiri. Mulalah nak hina orang, jahat tu. Dah kalau kita hebat, kalau kita sempurna, kenapa kita jatuh dalam maksiat juga? Kenapa? Mana hebat kita? Yang kita duk cela orang, duk kata orang begini, mana hebat kita? Kenapa kita jatuh dalam maksiat juga? Walaupun maksiat kecil. Kenapa boleh jatuh dalam maksiat kecil kalau kita hebat? Itu hikmah Allah nak menyedarkan hati, nak kawal hati kita tu supaya jangan jadi sombong. Itu hikmah. Memanglah kita minta jauh daripada maksiat. Ya Allah, jauhkan diri aku daripada maksiat. Memang benda itu baik, tapi pada Allah Ta'ala mentakdirkan jatuhnya kita dalam maksiat itu terlebih baik untuk kita, kerana nak menyedarkan kita daripada sombong. Yang mana dosa sombong dalam taat itu jauh lebih besar daripada dosa maksiat lagi. Tu habis. Dalam bab iradat ni kena faham baik-baik. Jangan menyalahkan Allah. Jangan salahkan Allah. Allah dah takdirkan. Jangan. Tetap kita akan didakwa oleh Allah besok. Sebab tu kena ngaji baru faham. Tang mana boleh gunakan alasan tu, tang mana yang tak boleh gunakan alasan tu. Kalau tak kan sebelum buat jahat kita dah pasang siap-siap dah. Kalau Allah takdir malam ni curi, aku curi. Kalau besok Allah takdir dedah aurat, besok aku dedah aurat. Jadi kita akan berseronok buat dosa tadi seolah-olah tidak bersalah dengan Allah. Dan wajib redha dengan maksiat daripada pihak keadaannya ia dikehendaki, kerana bahawasanya redha dengan hukum Tuhan yang mukhtar jalla wa ala. Kerana wajib kita redha dan bersangka baik dengan aturan takdir daripada Allah, kerana dia yang terlebih mengetahui segala perkara. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dzakar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Wassalamualaikum.